Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dan sahabat saya Cik Firdaus, kami adalah pelajar daripada Universiti Sains Malaysia dan bahagian pendidikan jarak jauh. Kedatangan kami pada hari ini ke bahagian bakar dan pensiun FPK Pulau Pinang ni jumpa Ustaz kerana ada tugasan yang kami kena sempurnakan. Jadi terlebih dahulu boleh kalau Ustaz ceritakan sedikit kita belakang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai nama yang telah dimaklumkan, yang nama Irwan Aswandi bin Asy'ari, berasal daripada Kuala Nerang, Kedah. Asal mana orang Kedah lah. Pendidikan yang terakhir di peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Rakyat, Sekolah Menengah Agama Al-Khairah di kampung lah. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Mesir, Universiti Al-Azhar pada tahun 94, dan setelah lebih kurang duduk di sana lebih kurang dalam 9 tahun kembali. Kemudian berkhidmat di sekolah swasta, kemudian berkhidmat di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri Kedah, Mata Mahmud. Mata Mahmud kan. Selepas pada itulah mohon untuk bekerja di bawah kerajaan, iaitu sekarang ni bersama JAKIM lah, Jabatan Kementerian Islam Malaysia, sebagai pegawai Haiwan Islam. Dan kemudian daripada JAKIM itu ditugaskan sebagai kader pos JAKIM untuk PDRM, yang sekarang ni memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan Agama, Bahagian Agama dan Kaunseling PDRM Kontingen Pulau Pinang keseluruhan lah. Maknanya sebagai Ketua Cawangan Agama kan. Incas bahagian agama di Pulau Pinang keseluruhan. Keseluruhan. Ya. Jadi kalau ada apa-apa bahagian dia jadi maksud dia Ustaz, adakah Ustaz tertumpu kepada bahagian kepolisian ke ataupun masyarakat? Kearahannya ada ikut pada arahan, ada juga terlibat dengan masyarakat. Itu sajalah. Dah berkahwin. Alhamdulillah. 3 orang anak. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita terus kepada kami punya soalan. Jadi soalan kami yang pertama Ustaz, saya nak bertanyakan kepada Ustaz. Okey, soalan pertama ni Ustaz adalah keamanan. Jadi dari sudut pandangan Ustaz, apakah tahap keamanan di kalangan rakyat Malaysia pada hari ini pada pandangan Ustaz, dan bagaimanakah keamanan dari sudut Islam dipraktikkan dan digunakan pakai di Malaysia secara umum Ustaz? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok dari sudut tahap keamanan di negara kita, alhamdulillah masih terkawal lah. Kita panggil tahap terkawal. Walaupun kita tengok akhir-akhir ini pelbagai isu yang telah diprovokasikan, dibangkitkan, namun kita tengok pada masyarakat Malaysia secara umumnya merupakan, boleh saya kategori masyarakat yang pintar, yang cerdik, dapat menangani masalah dengan baik, tak seperti negara-negara luar kan. Walaupun ada kita perhimpunan tertentu ni yang membantah apa semua, tapi masih dalam keadaan yang terkawal oleh pihak-pihak keselamatan, tak seperti negara-negara yang lain. Jadi maknanya kehebatan daripada pemerintah kita tak kira lah negeri yang diperintah oleh pihak lawan atau pihak kerajaan ke apa, kita dapat tengok keadaan begitu baiklah. Sikap toleransi pun wujud di pihak pimpinan tak seperti negara lain. Dia macam berpatah arang orang kata kan. Dia jadi macam tu. Kalau kita tengok di sudut pandangan Islam juga, kita tengok negara kita ni satu negara yang cukup istimewa. Tak tahu, saya rasa paling istimewa daripada negara lain sebab apa? Majmuknya masyarakat kita ni. Ya, betul. Kalau kita senaraikan tu atas A4 tu mungkin terlalu banyak. Di Sabah Sarawak saja dah cukup banyak kaum. Betul Ustaz. Kan? Lepas tu dengan bangsanya pun kita tengok kan, cukup banyak juga kita kata boleh hidup dalam keadaan yang cukup baik. Tak ada negara yang boleh nak tiru kita. Cuma sekarang yang saya tengok mungkin ada yang mirip-mirip kita sikit di UK. Dia ada United Kingdom, dia ada sebab pelbagai juga. Tapi yang paling kita nampak ialah Malaysia. Sebab tu orang kagum. Orang duk kagum tengok kita kaya dengan budayanya apa semua sekali, dan dapat hidup dalam keadaan harmoni.
buatlah perayaan apa sekalipun, kita tengok di situ mana masyarakat walaupun kadang ada yang tak join, tapi dia ada orang kata apa, toleransi, tak ada bantah apa semua, menghormati budaya orang lain. Dan itulah yang memang dianjurkan oleh Islam. Sebab bila wujud sifat menghormati, itulah dia akan wujudkan keamanan. Faham, kita perlu faham, kita tak boleh minta orang faham kita saja. Islam dia bukan macam tu. Sebab itulah Rasulullah SAW sendiri kita tengok, bila Rasulullah dia buka Madinah, kita panggil buka Madinah lah, ada sampai di Madinah, macam mana Rasulullah nak mewujudkan supaya negara Madinah Al-Munawwarah itu sebagai negara yang aman? Rasulullah telah ambil tindakan apa? Dia mempersaudarakan pertama orang Ansar dan Muhajirin. Orang Muhajirin ini yang datang selai sepinggang daripada Mekah, yang ikut Rasulullah. Ansar pula orang asal Madinah. Dia mempersaudarakan. Dia suruh orang ni ambil macam kita lah, budak-budak you pergi kampung ambil apa, buat keluarga angkat. Macam itulah kita katakan. Yang berkahwin, yang tunggu jodoh, ada usaha anjurkan kepada orang Ansar supaya bantu orang Muhajirin yang selai sepinggang. Ada yang bagi isteri pun katanya ada, yang bagi harta pun ada, kan, punya hebat. Kemudian pula bukan setakat tu, orang Yahudi, dikatakan orang Yahudi yang duduk di situ pun, yang sebelum ni berpatah arang, yang berkelahi, juga Rasulullah bersaudara, damai. Sebab apa? Rasulullah dah nampak dah tu bahawa kunci nak wujud sebuah keamanan ialah perdamaian. Apa wujudnya perdamaian? Wujudnya rasa orang kata apa? Rasa persaudaraan di antara kita. Tapi kalau kita hanya memperjuangkan kita saja, sifat-sifat bangsa saja, kadang-kadang waktu Nabi cukup marah. Perjuangan kita kata, kalau zaman sekarang lah kita tengok, bagi saya lah pandangan saya sendiri, perjuangan yang berbentuk nak perjuang bangsa ni pada zaman sekarang cukup tak berapa nak relevan. Sebab apa dia kata? Yalah, kalau macam kita duduk dalam negara ni masa bila kita punya, sedangkan kita dah berkongsi, betul tak? Nah, semua benda tu kalau kita bangkitkan, dia akan mewujudkan apa? Mewujudkan pucat hati lah. Ya, jadi puasan hati ni tak sesuai lah. Cuma sekarang kita pergi, sebab tu Islam dia lebih menyeru kepada agama. Bila agama, bawah tu semua ada bangsa. Dia utamakan agama. Tu. Jadi apabila satu pihak dapat menghormati pihak yang lain, akan wujudlah keamanan. Sebab tu ada dalam satu ayat Quran yang Allah Ta'ala berfirman, maksudnya Allah Ta'ala ciptakan kita ni dari kalangan lelaki dan perempuan. Tujuan apa? Lita'arafu, supaya kita saling kenal mengenal. Pepatah kita pun kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, wujud kasih sayang. Walaupun kasih sayang ini dituntut juga, walaupun dia bukan seagama dengan kita. Sebab itu yang menjadi bibit-bibit, orang pun akan berkenan kepada apa yang kita anut. Itulah sedikit. Untuk soalan yang seterusnya, Ustaz, gitu juga dengan keadilan lah, dari sudut pandangan Ustaz. Dan keadilan ni di Malaysia ni pada tahap sekarang ni macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan keadilan, Nabi SAW pernah bersabda, "Ya'dilu huwa aqrabul littaqwa." Bersikap adillah kamu, sebab keadilan itu akan mendekatkan kita kepada sifat takwa. Allah suka. Salah satu sifat orang yang bertakwa ialah dia bersifat dengan adil. Tapi adil tu kita perlu tahu juga, adil yang macam mana yang dimaksudkan oleh Islam. Banyak orang salah faham. Ada orang kata adil ni bagi sama rata. Kan? Tak. Adil ni ialah maksud dia kita meletakkan sesuatu perkara kena pada tempatnya. Misalnya, okey, contoh saya ada anak kembar sepasang. Kembar sepasang ni payah nak dapat kan? Laki dan perempuan. Okey, dua-dua ni umur 5 tahun. Bila hari raya, saya nak beli baju Melayu, saya bagi dua-dua baju Melayu. Adilkah saya? Sedangkan yang seorang lagi tu perempuan, tak adil. Nampak? Jadi saya kena bagi baju kurung. Tak ada. Itu baru adil. Kalau saya bagi dua-dua baju Melayu, makna saya dah bersifat zalim. Lawan bagi adil ialah zalim pada anak perempuan saya. Nampak? Sama lah kalau orang yang beristeri banyak. Isteri yang sulung, dia save 40. Takkanlah kan? Nak kena pakai 5 meter. Hak isteri seorang lagi pinggang 20. Dia marah, abang beli dekat kakak sulung, dekat isteri tua, abang beli 5 meter, saya beli 3,5 meter.
Tak boleh menyatu yang sesuai letak pada perkara. Tak boleh kalau kita beli 3.5 kat kawan hapsak tu. Tak boleh pakai. Dia nak buat apa? Buat kain basah. Kan? Jadi kita letak satu perkara. Sebab tu Rasulullah SAW sendiri pun dia pernah, dia suka keadilan ni. Kita tengok Rasulullah pernah cerita satu hari nak bagi tahu kata undang-undang Islam ni dia tak pernah memihak pilih kasih, tak ada. Rasulullah pernah kata, kalaulah Fatimah, ada riwayat kata maksud Nabi ialah Sayyidah Fatimah anak dia, kalaulah Fatimah itu mencuri pun aku akan ada. Sampai macam itu. Rasul buat ibarat, maknanya kalau kena ke anak sendiri pun aku akan laksanakan. Disebut keadilan, tidak ada istilah pilih kasih dalam bab itu. Nah, begitu juga kalau kita boleh tengok juga keadilan Nabi SAW juga, di mana datang seorang Yahudi menuntut hutang dia. Rasulullah memang ada hutang, ialah dia susah kan, dia tak pernah mengajar diri dia untuk senang serokan. Jadi dia berhutang dengan dia cagar baju besi dia, baju perang semua sekali. Jadi mungkin ada hutang yang kelupaan oleh dia kan, macam mana Yahudi mai tuntut dalam keadaan dia cekak baju. Jadi sampai merah. Tapi Nabi tak marah. Walaupun Sayyidina Umar dah pegang pedang lah. Kan? Ni kurang ajak ni orang ni kan, Nabi tak kan. Tapi dah Arab, Badawi, kampung, Yahudi tak tahu apa, bukan ada adab kan. Jadi Rasul tak ambil tindakan apa. Allah kata jangan sebab dia ada hak untuk tuntut hutang. Nampak keadilan. Sebab tu dalam firman Allah SWT tu sendiri dia kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu secara batil. Tak boleh kita makan secara batil. Jadi Islam cukup mementingkan. Hatta sampai kita jaga anak yatim pun, kita jaga anak yatim boleh makan, tapi sekadar macam mana dia makan kita boleh makan. Orang kata belanja proses pengurusan dia. Okey, kita boleh join sekali. Jangan kita kaki dia makan kaki saja, tak boleh. Itu tak boleh, nampak. Dari situ pun dia tengok keadilan. Macam mana dengan ibu tunggal, dengan orang yang susah. Sebab tu dalam Islam kita ada 8 asnaf dalam bab zakat. Ini konsep keadilan ni. 8 asnaf. Kita jaga. Kalau ikut kita peduli apa, dia tak kerja lebih besar cari sendiri alhamdulillah. Tapi Islam dia mengambil berat tentang dengan kasih sayangnya dia, dengan sifat adilnya, dia ambil berat semua. Dia bagi hak-hak yang tertentu. Nah, begitu juga kalau kita tengok dalam rampasan perang pun Nabi dia ada keadilan juga, pembahagian harta tadi ni. Setiap orang ada dia punya bahagian-bahagian tertentu. Nah, Islam cukup penting dan itulah dasar nak mewujudkan sebuah negara yang cukup baik. Kena memahamilah sudut keadilan dengan sebenarnya lah. Tapi ialah zaman sekarang kita tengok kadang-kadang benda-benda ni retorik saja, tak ada kita katakan benda-benda macam ni. Sebab nak jadi seorang yang adil ni cukup payah. Sebab tu Nabi kata orang nak menikah memang kalau menikah seorang, kalau mampu 2, 3, tapi kena bersikap adil. Kalau tak mampu cukup fawahidah, Nabi kata cukup dengan seorang. Sebab nak sikap adil ni payah. Adil memang satu perkara yang sukar kita nak buat. Kasih sayang pun payah kita nak bagi adil. Anak kita 4 orang pun akan ada seorang yang lebih kita sayang. Mungkin dia tu dengan cakap yang degil ni selalu kita bukan benci tapi kurang sikit. Betul tak? Kurang. Tapi adil ni Islam sini pula dia tak bagi kita zahirkan kesian pada yang degil tu. Jangan dizahirkan. Lama-lama dia terasa hati. Sampai macam tu sifat. Begitu juga Nabi dengan binatang ke apa kan, Nabi cukup sifat adil. Kalau kata binatang yang tak dalam peperangan, binatang yang tak mampu, Nabi tak bagi ditunggang ramai-ramai binatang. Sehingga ada di kalangan para sahabat yang pergi perang bergila-gila naik kenderaan. Jalan kaki okey kau pula. Pergi jalan gila sampai macam tu. Tak siksa binatang. Mungkin pada usia dia ke apa. Ya, itulah antara yang kita dapat. Tengok kan. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas penjelasan mengenai keadilan. Jadi sekarang ni kita kepada perpaduan Ustaz. Perpaduan ni dari sudut Islam dan perpaduan secara umum yang digunakan di Malaysia ni dari sudut Islam macam mana perpaduan? Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan dalam arti kata ada sifat satu padu di antara kita,
yang boleh kita faham lah pada pandangan saya, bila ada perpaduan yang wujud, apabila ada sikap tolong menolong, faham memahami antara satu sama lain. Ini yang saya sebut tadi ni, bila perpaduan wujud, persefahaman, bawah dia perpaduan ni banyaklah kita kata kan. Ada sifat tolak ansurnya, ada sifat kerjasama dia, ada bersefahaman bersefahamannya. Jadi ini akhirnya wujud keamanan yang kita bincang pada awal tadi. Dan perpaduan lah yang memang dititik beratkan oleh Islam. Sebagaimana yang tadi Ustaz sebut awal tadi, sebab tu Rasulullah masuk dalam Madinah, bila sampai dia satu padukan hati-hati manusia di situ. Kan, dia satu padukan puak Aus dan juga Khazraj, dia satu padukan hati orang-orang Muhajirin dan juga orang Ansar tadi ni. Sebab itu kunci. Kalau masih ada hasad dengki, mana mungkin nak mewujudkan sebuah negara Islam yang hebat. Nampak? Habis Nabi persaudarakan. Nabi kahwinkan orang ni apa dengan orang ni apa semua sekali. Begitu juga Nabi buat perjanjian. Ada perjanjian Bai'ah Aqabah lah apa semua sekali. Itu tujuan untuk apa? Wujudkan perpaduan. Dan juga Nabi ada juga mengirim surat-surat kepada raja-raja negara lain juga. Itu ke arah apa? Ke arah bersatu padu juga tu. Kan? Ke arah supaya mengiktirafkan Madinah sebagai sebuah negara, kan? Tapi ada di antara raja-raja yang terima, ada di antara yang koyak sebenarnya, yang tak terima. Maka wujudlah kita kata mungkin beberapa edisi peperangan ke apa ke, bila wujudnya kita tidak sepahaman ataupun tak menghormati pandangan orang lain apa semua sekali, kan. Sebab itu penting. Macam negara kita sendiri, kalau kita tengok negara kita yang saya kata tadi masyarakat majmuk, tak dapat tidak kena ada sifat yang dikatakan perpaduan. Sebab apa? Kita hidup dalam keadaan masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa, berbilang agama pula, Allahu Akbar, macam-macam. Habis raya puasa, raya haji, habis raya apa, raya Depa Bali, habis Taipusah, baju raya semua, Cap Gome. Pusing habis meja penuh dengan perayaan apa semua sekali, kan. Jadi kalau tak ada sifat persefahaman ni habis. Sebab kita berkongsi negara, kan. Sebab tu alhamdulillah lah kita tengok sepanjang setakat ni keadaan di negara kita, alhamdulillah, walaupun wujud dalam, kita tengok macam kemarin katanya wujud benda sikit-sikit, kita mengharapkanlah moga-moga kata benda-benda yang kecil macam ni tak jadi satu perkara yang besar lah, kita kata, kan. Sebab inilah kunci nak wujudkan sebuah negara yang betul-betul aman. Tanpa perpaduan habis. Tapi itulah, kalau bolehkah kita dapat perpaduan dalam keadaan negara moden sekarang ni? Kan orang kata kalau dipekan sukar mendapat. Tapi benda tu atas pada kita, pada diri sendiri sebenarnya dipekan. Di kampung bukan tak kenal jiran. Betul. Bukan kata dipekan saja. Itulah ujian bagi kita hidup dalam keadaan sibuk ni. Sekarang ni tak dapat tidak kita kena ada satu program kemasyarakatan yang mungkin gotong royong ke, kan, kita buat kan di komuniti kita apa semua. Itu yang akan mewujudkan ke perpaduan. Kalau tidak, kita takkan faham budaya orang. Untuk kita mengenal jiran kita, kita tahu. Kita tengok sekarang ni yang bimbang, saya tengok dalam YouTube, bukan kata di kalangan kita dengan orang Cina dengan orang India, kalangan sama-sama mereka Cina sama Cina pun berkelahi. Kan, Melayu sama Melayu pun berkelahi. Perpaduan sama-sama bangsa pun dah tak ada. Dengan keadaan hidup, dengan keadaan kerja, kadang-kadang. Sebab apa? Ego dia. Betul. Dia ada sifat apa? Sikap yang aku ni aku punya. Engkau. Dia kira macam mana. Ini tak boleh. Kan, bila kita duduk dalam satu kelompok, satu komuniti, mana kita berkongsi. Kita kena pula langsung. Hari ni rumah kita kenduri, kita kena pacak tembok. Mungkin sampai depan rumah dia, kan. Biasa duduk dalam taman. Kena faham. Esok dia kenduri pula. Macam tu lah. Kalau tidak, kita tak boleh duduk dalam masyarakat. Orang kalau jenis banyak sungai ni, jangankan duduk dalam masyarakat. Duduk dalam hutan pun siap-siap rimau halau. Duduk pejabat pun orang tak mau. Ada individu macam tu. Dia panggil individu yang suka apa, dia saja. Bersikap dia saja. Dia tak peduli orang. Maka bila aku mati, orang tak tengok apa. Ada orang macam tu. Kita tak boleh. Tak boleh, betul. Sebab kita hidup Nabi pernah kata, man syazza binna. Siapa yang bersendirian dalam neraka pun dia bersendirian. Nabi tak boleh tak bagi kita bersifat
bersifat individual kan, egoistik kita, kemudian kita saja ke. Memang kita dianjur contoh dalam Islam. Ada ketikanya kita kena bersendirian, tujuan kita apa? Bermunajat. Betul. Tapi tak selamanya. Dalam urusan dunia adanya kita perlu pada orang. Betul. Nampak? Ada bantuan ni. Kita rosak motor nak pergi kedai komen. Betul tak? Kita sakit kena pergi hospital. Kalau kita wujudkan sifat ananiah, dia panggil sifat aku saja ni, maka habislah. Musnahlah. Betul Ustaz. Kan? Ni yang kita bimbang, kita mengharapkan negara kita orang lebih memahami. Kadang-kadang bagi ustaz lah secara individu lah. Kadang-kadang kita tak perlu tengok sejarah silam. Oh dia ni mendatang, kita ni asal. Kadang-kadang benda-benda tu boleh menunjuk bibit-bibit yang tak cantik ni tu. Betul tak? Itu yang lepas-lepas lah. Sekarang kita duduk dalam sebuah negara, kita berkongsi. Saling hormat menghormati, sayang menyayangi, kita tolong apa semua. Sebab tu dia panggil istilah dari Islam. Kalau hubungan sesama Islam dia panggil silaturahim. Kalau kita dengan orang bukan Islam, bukan silaturahim dia panggil, tapi mahabbah, kasih sayang. Sifat kasih sayang tu kena ada. Kita kena ada belas kasihan pada dia. Nampak tak? Kena tolong dia walau macam mana sekalipun. Jangan kita kira dia agama apa ke, dia bangsa apa ke. Sebab itu kunci nak menunjukkan sebuah negara yang benar. Okey, bagaimana pula Ustaz dalam Islam menitik beratkan atau nilai-nilai kemanusiaan ni Ustaz dari sudut pandangan Islam secara umum? Secara umumnya nilai-nilai kemanusiaan lah. Kalau kita sebut realiti zaman sekarang ni, masih ada dan boleh kita tengok rancak juga nilai kemanusiaan bila kita tengok banyak dia panggil apa istilah apa solidariti yang orang duk minta derma untuk Palestin untuk rancak orang kita menderma. Tapi kadang-kadang yang saya perhati kita nak membantu Aceh, bantu Palestin ramai, tapi dalam negara kita ni sikap kemanusiaan kadang-kadang kita heran. Itu saya betul tak? nampak. Setuju tak? Ingat tak dulu keluar dalam rancangan bersamamu sehingga ada kawan kita ni makan siput babi kan dulu jadi kan. Dekat kampung saya tu Sabah. Sampai artis yang pergi jadi host tu pun dia pun menangis. Patutnya artis ni muntah. Tapi bila dia tengok depan mata duk goreng siput babi, dia menangis tengok dengan pucuk ubi. Di mana kemanusiaan orang sekeliling? Kan nak mikirkan benda tu. Kenapa sampai esok Tuhan akan tanya, kenapa sampai dia makan siput babi? Kenapa sampai dia? Habis jiran dia mula daripada jiran hak tepi sampai sampailah kita yang duduk jauh. Semua Allah Taala akan termasuk pemimpin. Betul, semua akan ditanya. Kenapa sampai macam tu? Kan? Sebab kemanusiaan ni lebih pada sifat ihsan, belas kasihan kita tengok kurang. Dan berlaku kemalangan, banyak yang tukang tengok daripada tukang nak menolong. Dia bukan sebab orang nak tolong, tapi nak tengok siapa paling cepat masuk dalam YouTube. Dia paling hebat. Jaring itu pula. Betul tak? Kan ni kemalangan banyak. Itu yang menyusahkan balik jam jalan raya apa semua sekali. Tapi payah kita nak cari orang yang ada sifat kemanusiaan. Sedangkan sifat kemanusiaan ni yang Allah Ta'ala campakkan banyak di dalam lubuk hati kita. Tapi mungkin benar hadis yang mengatakan bahawa kita lebih nampak pada haiwan. Sehingga Nabi kata ibu burung tak sanggup pijak anak dia. Hadis tu seolah-olah satu tamparan bagi kita. Kenapa Nabi ibaratkan dengan burung binatang? Tak ibarat dia kita. Sebab tengoklah akhir zaman apa berlaku. Buang anak. Betul. Baru ni bunuh isteri kerana cemburu. Tak kira dia walaupun dia buruh kasar Indonesia lah, tapi orang Islam kan, orang manusia lah kita kata. Kenapa wujud sampai macam tu kan? Bunuh isteri, bunuh kekasih, mana benda-benda bunuh jadi benda macam tanpa nyamuk lah, jangan. Dan benda yang ringan, menakutkan benda-benda itu. Sedangkan benda tu dosa besar. Ya, cuba tengok binatang sendiri. Berapa banyak binatang yang minta maaf saya kata lah, yang melakukan sumbang mahram, kalau boleh guna perkataan sumbang mahram lah. Pernah jumpa kalau lembu dia perkosa anak dia naik atas belakang anak dia? Tak pernah kan? Tapi manusia ada. Binatang pun dia tahu macam mana. Walaupun dia tak punya. Ya, kita kata dia tak ada akal. Memang akal dia. Binatang ni lahir dia untuk apa? Untuk dia makan, minum, dia mengawan. Itu dia. Tapi kita lupa bahawa dia wujud atas muka bumi ni dengan izin Allah untuk sentiasa bertasbih kepada Allah.
Walaupun sebab tu, kecil haiwan. sebab tu kita boleh tengok sendiri ibu burung macam mana jaga anak dia. Tengok kucing kalau kita bela. Kalau kita duk pergi tengok anak dia, sakit dia ubah je lah. Dia bimbang anak dia, Tambah kalau kita duk pegang pula ke apa ke, ada sakit dia ubah pergi tempat lain. Betul. Keselamatan anak-anak dia tu semua. Cuba kita tengok kan. Sifat-sifat kemanusiaan. Yang bimbang tu sebab tu dalam iklan TV tu radio dia kata sifat kemanusiaan ni ada pada binatang. Itu bimbang. Sebab apa? Manusia tidak lagi, semakin hilang sifat kemanusiaan. Walaupun dia sedar perkara tu boleh dielakkan. Sampai sekarang, dulu ada isu yang kecoh pasal buang bayi apa semua. Sekarang ni yang popular, tinggalkan pula mak bapak. Ya, kemanusiaan mana semakin hilang. Mungkin juga akhir zaman ni Tuhan akan angkat semua benda-benda macam tu sebagai ujian bagi kita. Orang tak kisah dah benda-benda yang macam tu. Kita boleh tengoklah, bunuh mak sendiri lah, semua tinggal macam tu. Itu yang hantar orang tu. Yang tinggal macam tu saja. Kita tak pergi cek lagi. Banyak wujudnya bayi yang tak sah tara. Itu masalah. Sampai cuba pergi tanya dengan JKM, berapa ratus ribu dah anak-anak yang lain tak sah tara. Kita kata cuba kita tengok ni mana wujud sifat kemanusiaan. Hanya berseronok lepas tu lahir. Masa depannya macam mana? Sekarang pula tak boleh nak berbin apa-apa dah kan. Cuba kita bayang masa depan. Kalau kena tu, katakanlah kena tu orang dekat dengan kita, atau kena diri kita sendiri. Esok orang panggil, you tak ada abang, tak ada ayah. Macam mana dia punya kehidupan akan datang. Orang, you anak mereka. Macam mana kita nak dia berdepan dengan masyarakat? Kalau dia jadi ustaz, macam mana nak cakap? Tak cakap dia nak nikah. Betul Ustaz. Puncanya orang tak ada sifat kemanusiaan. Nampak tak? Sedangkan Nabi ajak sifat-sifat benda tu kepada kita. Nabi pun pamerkan sifat kemanusiaan dia. Nabi pamerkan kepada, tengoklah Nabi dalam peperangan contohnya, dalam Islam. Kalau mengikut Islam, bila peperangan boleh berlaku sekiranya terpaksa berlaku, nak mempertahankan agama, akidah, maruah, okey. Tetapi dia ada undang-undangnya dalam Islam. Tak boleh mencederakan orang yang lemah, orang yang sakit, orang perempuan, kecuali orang perempuan tu angkat senjata. Tak boleh dikacaukan padri atau kita kacau orang agama lah. Tok Sami tak boleh kacau. Tempat rumah-rumah ibadat tak boleh ganggu. Pokok-pokok, rumput rampai semua tak boleh diganggu. Mana nak perang, tapi jangan ganggu benda ni. Tapi sekarang apa berlaku? Apa berlaku di Syria? Apa berlaku di Mesir? Apa berlaku di Bosnia dulu? Cuba kita tengok sekarang ni, musnah lah. Tak ada sifat kemanusiaan. Penderaan demi penderaan berlaku. Manusia dah semakin rakus. Menghentikan diri sendiri. Sebab tu dalam Islam nak beritahu saya panggil apa lah? Herman. Okey, Herman. Dan sebab tu dalam Islam dia tak boleh kalau kata kita dapat tangkap musuh Islam, contoh orang yang Yahudi ke apa yang bermusuh di Palestin contohlah kan, itu pun ditegah kita muslah ni apa? Kita mendera dia. Haram perbuatan mendera ni maksud macam mana? Kita tangkap dia, mungkin dia bunuh Islam banyak, lalu kita kelar lah, siksa, kita kerak telinga dia sikit, bagi dia tersiksa dulu. Ini haram di Islam. Sebab tu Nabi kata apa? Ni sifat kemanusiaan. Iza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau kamu nak bunuhlah dengan cara terbaik. Kalau boleh dengan sekali bunuh saja. Kalau kamu sembelih pun sembelih dengan cara terbaik. Tak boleh siksa. Lipan, kacau kita. Kalau boleh dengan satu pukulan bagi dia mati. Jangan dikerat sikit. Siksa dia. Ular pun macam tu juga. Kalau boleh dengan satu pukulan kita matikan dengan satu pukulan supaya dia tak tersiksa. Sampai macam tu rahmat lah kita kata. Kemanusiaan ni boleh kita golongkan dalam rahmat lah. Sebab Nabi sendiri diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad, Allah Taala kata, melainkan membawa rahmat pada sekalian alam. Itu kita tengok. Sebab tu rahmat dirasai oleh semua benda. Binatang pun rasa ni. Nabi dia ni belas kasihan. Seekor unta datang berlari-lari kepada Nabi, menangis, menceritakan tentang keletihan dia dah tua tapi Tuhan dia surat macam dia. Nampak tak? Sifat kemanusiaan Nabi macam mana? Sampai kepada orang-orang Salahuddin Al-Ayyubi, tengok sifat kemanusiaan. Dia berperang dengan tentera-tentera
solid masa tu kan. Bila ketua tentera solid Kristian tadi ni cedera, dia tak berlawan. Sebab apa? Tak adil dia berlawan dengan orang sakit. Dia sendiri pergi rawat Salahuddin Al-Ayyubi, pergi rawat bagi sembuh raja. Tak lupa raja apa nama dia. Sampai macam tu. Ya, dia pergi sendiri, dia jadi tabib lah kan. Dia pergi rawat sampai lega, baru pulang. Kita ambil pulang lah cedera kan. Bila lagi tunggu bagi waktu. Waktu tu best kan. Dia pernah cedera kan. Kita bantai. Tapi tak. Tengok sampai macam tu kemanusiaan. Indahnya Islam Allah Ta'ala bagi pada kita lah. Tapi itulah kita bimbang apabila benda-benda ni semakin hilang. Sebab tu kita kena didik anak-anak kita. Dan didik macam mana waris-waris kita ni. Jangan sampai kita, mana alam yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, kita bersyukur kan, kita jaga. Sebab tu dah Islam dia tak bagi kita duk potong pokok ikut suka. Jaga kebersihan betul, bolehlah kita kerat untuk kebersihan. Tapi kalau saja-saja nak praktis taekwondo tenang-tenang, saja-saja duk main-main macam buku pisang, saja-saja ni apa nama contoh tadi kita menyiksa binatang kan. Tak boleh. Sebab tu ada seorang perempuan, dia bela kucing, kemudian dia tak bagi makan sebab dia marah kat kucing tadi, sehingga kucing itu mati. Akhirnya perempuan tadi ni neraka perempuan, sedangkan dia tu ahli ibadah. Tengok apa macam tu Allah Ta'ala marah. Berbanding dengan seekor lelaki ada sifat kemanusiaan. Dia jalan di padang pasir, dia nampak seekor anjing yang kelaparan, kedahagaan, teruk sangat letih dah. Dia nak bagi minum, dia tak ada melainkan kasut dia cedok air dengan kasut dia bagi minum pada anjing tersebut menggunakan kasut dia. Sedangkan lelaki ni dalam bab kita kata ada masalah lah, kita kata dosa pun ada, tapi disebabkan kemanusiaan dia yang ada tu, dia boleh menjadi ahli syurga. Tengok sifat kemanusiaan. Penting tak penting sifat kemanusiaan. Macam Ustaz kata tadi lah, dibimbangi macam iklan radio TV tu, takut sifat kemanusiaan dia semakin hilang, masuk dalam binatang. Sekarang kita tengok sendiri lah, banyak benda-benda macam tu. Dan yang isu sepasang apa kan, cerita yang singa Mak Saleh belah tu kan. Tapi lepas setelah beberapa tahun dia pergi tengok masih kenal gitu. Kan ada dalam YouTube tu kan. Dia lepas dalam hutan, dia siap bawa pasangan dia lagi. Tengok pasangan dia tu pun yang heran, pasangan dia tak terekam pun maknanya seolah dia dah communicate, dia ada sifat kasih sayang tu. Kalau tak ada sifat tu tak boleh. Saya pun lihat benda tu dekat YouTube. Menangis bila kita tengok sebab manusia dah tak ada sifat. Kadang-kadang anak pergi mengaji luar negeri, balik, kadang bukan singgah rumah mak, pergi singgah rumah kawan. Kena pula kalau mak tu orang kampung, dia segan nak bawa kawan pergi. Kerana macam tu je. Dan satu isu dan satu ibu yang menggebarkan negara kita pun isu yang kucing, di mana kedua-dua kaki hadapan dia dipotong. Ya betul, pernah masuk dalam majalah ni. Seorang ada orang muda dia diambil, dia jaga apa semua sekali kan balik. Banyak berlaku orang kata. Banyak kita tengok. Banyak. Ya. Alhamdulillah. Dan soalan kita yang terakhir, kasih sayang dari sudut pandangan Islam dan kesan dia secara umum kepada masyarakat Malaysia. Andaikan kita berbilang kaum ni. Dari sudut kasih sayang, sebagaimana hadis yang saya baca tadi ini, Nabi diutuskan oleh Allah berdasarkan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat. Dan salah satu yang kita boleh kategorikan bawah rahmat ialah nilai-nilai kasih sayang yang memang ditekankan dalam agama kita secara khususnya dalam agama Islam ni lah. Dan kita boleh lihat sendiri Nabi, macam mana Nabi melayan orang-orang yang susah, macam mana Nabi melayan binatang sendiri. Punya cerita tadi ni pernah ada Nabi lalu di rumah para sahabat, dalam sebuah sangka tu ada seekor kijang, ibu kijang yang tiba-tiba meronta-ronta minta Nabi lepaskan. Sebab apa? Sebab dia kata dia ada anak untuk disusukan di hutan, dan ditunjuk susu dia, memang ada susu. Lalu Rasulullah kata, apa jaminannya? Dia kata, demi Allah aku akan kembali setelah aku selesai menyusu anak. Nabi pun lepas lama tu dia kembali, memang kantung susu dia pun dah kempis dah. Dia kata Rasulullah, dia datang untuk menggunakan dia. Tapi Rasulullah, hebatnya Rasulullah kata apa? Rasulullah puji dia sebab dia menepati janji. Rasulullah
lepaskan. Tengok tu sifat kasih sayang yang ada. Yang tu dikatakan rahmat. Rahmat tu sebab tu Islam dia penting. Tambah kita dalam masyarakat majmuk ni amat perlu sangat. Kita tengok macam iklan TV tu memang tunjuk sungguh-sungguh dia menyindir kita. Kisah apa? Ada seorang nyonya dia bawa kotak, lepas tu yang seorang perempuan ni bawa anak nak masuk dalam pintu. Dia lepas macam tu saja. Sedangkan dia patutnya dia tolong buka kan ada kan iklan tu kan. Ada iklan macam tu. Tu tak wujudnya sifat kasih sayang dalam kita. Itu kita bimbang. Satu lagi, bukan setakat tu yang kita bimbang juga, dalam keluarga pun dah semakin hilang asal kasih sayang tadi ni. Sedangkan sifat kasih sayang ni salah satu daripada perkara yang paling penting. Macam kita kata tadi, tak kenal maka tak cinta. Mana sebab tu ditekankan kita benda yang pertama ialah sifat kasih dan juga sayang sesama kita. Bila dah wujud kasih sayang, kita akan ambil berat, kita akan tolong-menolong sesama. Tak kira siapa dia. Berlainan bangsa ke, berlainan agama ke, selagi mana benda tu tak bertentangan dengan agama kita. Kan Islam dia ada had lah. Kita mungkin tak sama dengan agama lain, dia terbuka luas semua. Kita Islam dia ada had dia. Kalau dia nak minta tolong kita tu benda yang tak bersangkut paut dengan urusan agama, kita boleh tolong, kita kata kan. Tapi benda-benda yang lain kita perlu waspada juga. Kadang-kadang sifat keterbukaan yang keterlaluan pun tak boleh juga. Kita takut kita membantu kat arah tu. Islam ni kena jaga sebab akidah Islam nak rosak ni mudah ya. Lepas tu kita kena jaga-jaga. Sebab tu dalam unsur-unsur kita kata ibadat-ibadat depa pun macam mana. Yang kata kita boleh tolong tu macam mana. Mungkin polis jaga keamanan supaya tak ada orang buat kacau ke apa kan. Tapi kalau kita nak melibat secara terus dalam ibadat semayang, kita nak pergi duduk doa dalam tu ke apa, itu tak boleh sama sekali. Karena Islam kita ada had. Sebab tu Islam dia tegah kita menyerupai dengan ahli ibadat orang lain pun tak boleh kan. Dianggap sebagai satu kesalahan. Namun nilai-nilai kasih sayang ni satu perkara yang cukup penting. Apabila macam Ustaz kata tadilah, dengan kasih sayang lah akan wujud keamanan, dengan kasih sayang lah yang akan wujud keadilan dan juga perpaduan semua sekali ni. Bila hilang kasih dan juga sayang, dia akan wujud benci. Bila benci habislah. Benci nak aman macam mana? Kan? Bila benci nak bersatu padu macam mana? Bila benci macam mana nak kita nak rasa keamanan? Kan? Bila benci macam mana nak wujud keadilan? Walaupun kawan dia betul, tapi lah kita benci dia. Kan? Dia akan wujud zalim lah. Sifat zalim. Dalam diri setiap orang tu lah. Itu sajalah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Dan boleh tak Ustaz buat satu kesimpulan terhadap apa yang kita bahaskan pada hari ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulannya, beberapa aspek tadi, 5 aspek yang kita sama-sama kita bincang hari ini. Keamanan, keadilan, perpaduan, kemanusiaan dan juga kasih sayang. 5 perkara ni amat penting untuk sama-sama kita amalkan demi nak mewujudkan sebuah negara yang betul-betul yang betul-betul kita kata bahagia, negara yang baiklah keadaannya, yang dikatakan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur tu. Dia kata negara yang baik, Allah Taala pun mengampunkan segala-galanya. Jika hilang 5 benda ni, dia akan wujud apa? Kalau keamanan, akan wujudnya kacau bilau. Keadilan, wujudnya zalim antara sama. Manakala kita kata perpaduan, wujudnya perpecahan. Sedangkan Allah Taala kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan sepenuhnya. Semua sekali berpegang teguh, jangan kamu berpecah belah. Bila berpecah belah, jadi sebaliknya lah. Kemudian yang keempatnya pula, sifat kemanusiaan. Ini juga penting. Hilang sifat kemanusiaan, akan wujudnya sifat ego dalam diri kita. Kalau kasarnya, wujud sifat binatang lah. Takut binatang pun tak jelas sebab binatang. Dia kata sebab kami tak buat. Jadi kita sama tara macam mana? Kita takut tu. Sebab tu Nabi SAW ada kata manusia, kalau dalam bab mungkin boleh rangkum manusia dan juga kasih sayang ni,
Nabi kata apa? Mungkin ini sebagai ayat Quran yang akhir. Nabi kata apa? Dalam neraka esok akan ada di kalangan manusia dan jin. Sebab apa? Sebab apa mereka ni bila diberikan telinga, mereka tak dengar kepada kebenaran, bagi hati tak berfikir kepada kebenaran, bagi mata pun tak melihat kepada kebenaran, maka mereka ni ulaika kal an'am, mereka ni tak ubah seperti binatang ternak. Bal hum adall, Allah Taala tambah lagi, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu manusia. Nampak tak? Bila maknanya Allah Taala seolah nak kata sesat macam binatang tak buat benda tu. Binatang tak kosa anak sendiri. Binatang tak makan anak sendiri. Tapi maknanya manusia lebih sesat sebab dia tak menggunakan 3 panca indera yang utama, yang paling penting yang perlu ada pada kita. Apa dia? Pertama ialah mata, kemudian telinga, satu lagi sense kita, hati. 3 benda tu. Inilah wasilah untuk kita mendapat ilmu. Kita nak jadi orang baik ni punca itu. Kita dapat ilmu antara punca telinga dengan juga mata. Ajalah. Kemudian hati berfikir. Nabi kata apa? Rosak hati, rosaklah semua anggota. Nampak? Kalau baik hati, baiklah semua anggota. Nampak tak? Jadi kita elakkan diri kita supaya daripada bersifat-sifat dengan sifat-sifat yang tak elok lah. Dan kita jaga sungguh-sungguh kelima-lima aspek benda perkara ni, kasih sayang, keamanan, perpaduan, kasih sayang, keadilan, dan juga satu lagi apa nama? Keamanan, perpaduan, keadilan, kasih sayang, kemanusiaan. Apa tu? Sekiranya kita nak hidup dalam sebuah negara dalam keadaan yang baik. Jadi kelima-lima benda ni saling berkaitan dan ya, untuk menunjukkan satu benda yang baik daripada hari ini dan akan datang. Tak memadai kalau kata hanya tolong-menolong, tetapi tolong-menolong pada benda yang tak elok. Betul. Bersatu padu, memang bersatu padu, tapi bersatu padu ke arah benda yang tak elok. Tak boleh. Nampak tak? Kan? Berkemanusiaan tapi bersifat perkauman. Ada sifat kasih sayang sesama Melayu saja. Kita Bengali ke apa, kita tak mahal, kita tak adil juga. Samalah keadilan. Adil, saya adil, tapi sesama kaum saya. Itu tak mahal. Nampak tak? Jadi sebab tu kita kata kelima-lima perkara tu saling kait mengait antara satu sama lain. Itu pun kalau kita nak hidup dalam keadaan sebuah negara yang bahagia. Kalau kita pilih sebaliknya, maka sebaliknya. Dia akan Allah Subhanahu Wa Taala alam. Itu sajalah. Alhamdulillah. Selesai sudah Ustaz kita punya sesi solat pada hari ini. Dan saya beserta sahabat saya Kecik Firdaus ni ucapkan ribuan terima kasih banyak dengan Ustaz atas kelapangan dan masa yang Ustaz luahkan kepada saya pun minta maaf sebab terpaksa postpone. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan segala diri Ustaz hanya Allah Taala. Alhamdulillah.